percaya ramai di kalangan perempuan yang tak sabar lah nak menunggu tarikh 19 hari bulan November ni kan, untuk kita sama-sama melangkah calon-calon pilihan kita. Jadi sekarang ni tengah demam pilihan raya, mana-mana kawasan kita tengok kan, calon-calon sibuk berkempen, sama ada di media sosial, sama ada ceramah-ceramah perdana yang dilakukan di tempat-tempat terbuka dan sebagainya kan. Cuma satu je pesanan saya, tuan-tuan perempuan, jangan tak keluar mengundi. Kena keluar mengundi, tuan-tuan perempuan. Kita tunaikan hak kita sebagai seorang warga negara Malaysia. Kita pastikan yang kita tunaikan tanggungjawab kita. Kalau kita tak mengundi sebenarnya rugi, sebab itu hak yang diberikan kepada kita sebagai warga negara Malaysia. Tak kira lah tuan-tuan perempuan, mungkin sekarang ni pengundi kali pertama, umur 18 tahun ke atas dah boleh mengundi. Bakal-bakal pengundi yang baru akan keluar mengundi, saluran-saluran yang orang kata diletakkan untuk pengundi-pengundi yang baru ni kan. Jadi saya ucapkan selamat mengundi kepada semua. Saya bukan ahli politik, saya tak minat pun dalam bidang politik. Saya malas nak ambil tahu sebenarnya pasal politik, sebab saya jenis yang saya percaya satu je, kalau kita nak berkhidmat kepada masyarakat, kalau kita nak buat suatu perkara, kita tak perlu menjadi ahli politik. Kita boleh buat apa yang kita nak lakukan tersebut untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan bersama. Tak perlu menjadi seorang ahli politik pun. Kita jadi diri kita sendiri pun boleh. Macam saya pun sebenarnya ramai yang bertanya kepada saya, tuan tak minat ke nak jadi ahli politik? Tak minat ke nak join jadi calon PRU dan sebagainya? So jawapan pada soalan tersebut memang saya cakap awal-awal, saya bukannya ahli politik, saya tak minat dalam bidang politik. Pandangan saya macam saya beritahu tadi, kalau katalah saya nak berkhidmat kepada masyarakat sebagai seorang peguam, sebagai seorang rakyat marhain, macam tuan-tuan puan semua, kita ada saluran-saluran yang kita boleh gunakan, kita ada channel-channel yang kita boleh gunakan untuk berkhidmat kepada masyarakat. Jadi tak perlu nak jadi ahli politik ni, sebab bagi saya ahli politik ni mana-mana pun sebenarnya sama je. Sama je dia punya modus operandinya kan. Saya bukan nak menyuarakan ketidakpuasan hati saya lah, tapi saya tengok selama lebih kurang 45 tahun saya dah hidup di dunia ni, mungkin dah lebih 20 tahun saya menjadi seorang peguam kan. Saya tengok ahli-ahli politik ni sebenarnya pusing-pusing sama je kan, cerita ni, and end of the day mungkin bila nak pilihan raya macam ni, macam-macam lah macam-macam lah cerita dikeluarkan, macam-macam lah berita-berita yang dia nak memancing undi, macam-macam cerita dia boleh keluarkan kan. So dia cerita benda tu tak baik lah, benda ni orang ni tak elok lah, orang ni ada skandal lah, macam-macam lah kan. Jadi bagi saya benda-benda macam tu bukan benda tu yang kita nak dengar sebenarnya. Kita nak dengar apa sebenarnya yang dia boleh buat. Kalau dia menjadi seorang ahli parlimen, kalau dia menjadi seorang ahli Dewan Rakyat ni, apa sebenarnya yang dia boleh buat untuk rakyat kan. Itu yang kita nak tahu sebenarnya. So daripada dia memburukkan orang lain, daripada dia buka cerita pekong orang lain dan sebagainya, pandangan saya benda-benda macam tu semua dah basi dah. Kita bukannya pengundi zaman-zaman dulu, mungkin 15-20 tahun dulu boleh lah, you nak ceramah, you nak cerita benda-benda yang tak baik pasal calon lawan you dan sebagainya. Itu mungkin taktik yang boleh digunakan zaman-zaman tu. Tapi zaman sekarang ni semua maklumat di hujung jari. Kita tak perlu lagi orang kata nak dengar apa yang you celotehkan, apa yang you ceritakan pasal calon lain kan. Kita nak tahu sebenarnya apa yang you boleh buat, apa yang you boleh buat. Dan bagi saya sekarang ni sebenarnya tuan-tuan, kita dah dengar ada 3 parti, 3 kumpulan politik yang dah pun mengeluarkan dia punya manifesto. Dan bagi saya manifesto ni sebenarnya tak penting pun kan, sebab manifesto ni tuan-tuan kan, dalam pilihan raya ni bila orang buat manifesto, kebanyakan daripada manifesto yang dah dibuat tu, bila mereka menang dalam undian, mereka menang dalam pilihan raya tersebut, semua manifesto ni semua ditolak ke tepi, jadi sampah dah kan. Tak buat pun apa yang mereka janjikan. Jadi bagi saya benda-benda ni semua senang cerita, semua tu janji-janji manis sajalah kan, janji manis yang tak semudah seperti mana yang dijanjikan untuk dibuat. So ada orang kata janji bulan dan bintang lah, macam-macam lah, nak hapuskan tol lah, nak buat macam-macam kan. So end of the day bila mereka dah menang pilihan raya tersebut, dia pun boleh kata manifesto ni bukan janji
Manifesto ni bukannya janji. Jadi apa guna kau buat manifesto? Kan? Apa guna kau buat manifesto kalau misal kata benda yang kau nak buat tu tak boleh? Kan? Apa yang kau janjikan tu tak boleh dibuat, kan? So bagi saya benda tu semua mengarut je. Kan? Kita undi sebenarnya. Okey, ni satu lagi lah, ada 3 perkara yang biasanya orang jadikan isu. Orang jadikan sebab kenapa kita pergi turun mengundi, memilih mana-mana calon dalam pilihan raya ni lah. Yang pertama, kita pilih parti. Okay, ini faktor yang biasanya digunakan lah. Kita pilih parti. Yang kedua, kita pilih faktor calon. Siapa calon tu, kan? Yang ketiga, kita pilih faktor isu, kan? So 3 perkara ni yang biasanya dimainkan. Faktor parti, faktor calon dan faktor isu, kan? Daripada 3 perkara ni, saya sendiri incline towards calon tu. Saya tak kira lantak dia orang lah, dia orang nak dapat simple majority, 2/3 majority ke, nak dapat simple majority kat parlimen ke, itu bagi saya lantak korang lah, kan? Kau lepas aku dah pilih kau, pandai-pandai lah kau nak form government tu, kerajaan campuran ke, kerajaan kata apa majority simple ke, itu bagi saya tak penting. Selama mana yang saya mengundi, saya tak pernah pun memikirkan tentang parti, saya tak pernah pun memikirkan tentang isu. Sebab isu yang dimainkan biasanya adalah isu yang orang kata apa, mengikut trend. Isu yang mengikut trend. Orang kata, okey, contoh macam sekarang trend, semalam kita tengok Shah Alam banjir, kan? Banyak negeri-negeri yang apa ni, kena hujan lebat, banjir dan sebagainya, kan? So isu yang dimainkan berdasarkan kepada faktor semasa, kan? Jadi bagi saya benda-benda isu ni sebenarnya adalah benda yang dimainkan ataupun benda yang diceritakan berdasarkan kepada apa yang berlaku ketika tu. So dia pun boleh cakap lah, kalau saya menang ni, kan, saya buat tambatan banjir, saya buat ban baru, saya akan gali sungai dalam dan sebagainya. So semua orang boleh cakap macam tu, kan? Saya kalau jadi calon pun saya boleh cakap macam tu, kan? Tapi hakikatnya selama mana yang kau dah, contohlah katakanlah yang bercakap tu adalah calon parti memerintah sekarang ni, kan? Calon parti memerintah sekarang ni, selama mungkin satu penggal yang selepas yang sebelum ni, kan, penggal yang sebelum ni, apa yang kau dah buat? Kan, banjir bukannya sekarang ni baru banjir, kan? Dah bertahun-tahun, dah berbelas tahun, berpuluh-puluh tahun dah kawasan tu banjir. Ada tempat kawan saya tu sampai daripada tahun 2020 dia beli rumah tu sampai tahun 2022 ni dah 5 kali banjir, tuan-tuan. 5 kali dah banjir, tuan-tuan. Jadi calon yang memainkan isu, yang memainkan isu kata, okey, kalau awak pilih saya akan selesaikan semua masalah banjir ni, kan? So calon-calon macam ni, tuan-tuan puan perlu berhati-hati. Dia cakap tu semata-mata nak memenangkan dia punya, kata apa, hujah dan mungkin nak menarik simpati, nak mancing undi tuan-tuan puan je, kan? So itu dia mainkan isu. Dan bagi saya sebenarnya tuan-tuan puan perlu membuat pilihan berdasarkan kepada calon. Bagi saya lah, pandangan saya very simple. Saya tengok pada calon yang bertanding ke kawasan saya, sebab saya nak pilih dia sebagai ahli parlimen yang mewakili saya di parlimen saya, kan? Jadi parti mana, lantak dia lah, dia parti mana ke, yang penting saya tengok siapa calon tu, siapa calon tu, apa yang dia boleh buat, apa latar belakang dia, adakah dia ni berpendidikan tinggi, adakah dia ni pernah berkhidmat untuk masyarakat sebelum ni, apa track record dia. So itu sebenarnya pandangan saya sebagai seorang pengundi. Saya pilih berdasarkan kepada calon, saya tak pilih berdasarkan kepada parti, dan saya tak pilih berdasarkan kepada isu yang dimainkan, apatah lagi manifesto yang dilaungkan dan sebagainya. So bagi saya benda tu semua tak berapa mustahak, tak berapa penting. Yang penting calon tu. Kita ni sebenarnya tuan-puan, kita bukannya budak-budak yang boleh digula-gulakan. Rakyat sekarang ni dah bijak. Sekarang ni dah main taktik berkempen di TikTok, kan? TikTok pun dah banyak orang buat video-video ceramah dan sebagainya, kan? So kita tengok sebenarnya berdasarkan kepada trend sekarang ni, bila nak mainkan kata apa, sentimen sesuatu, ialah keburukan yang ada pada calon-calon tertentu dan sebagainya. Dan yang saya tak faham ni, tuan-tuan, minta maaf cakap lah, ada calon yang dah terpalit dengan kes-kes jenayah di mahkamah, walaupun dia kata belum dibuktikan, saya belum dibuktikan, saya baru dibicarakan, belum dibuktikan lagi saya bersalah dan sebagainya, jadi saya layak lagi untuk bertanding. Tapi bagi saya, orang yang dah di isu ni, kenapa masih lagi nak bertanding? Kenapa masih lagi nak meletakkan diri anda sebagai calon? Sepatutnya anda kena main jauh-jauh, tak payahlah nak bertanding lagi. Ini ada orang yang memang dah tentu arah,
dah terpalit dengan macam-macam kes, dan dia bertanding bukan kat tempat-tempat yang mungkin dia kata apa, baru nak bertanding, dah banyak kali dah berapa penggal lah pegang tempat tu kan. Bagi je lah calon baru ni muka-muka yang sama, muka-muka yang terpalit dengan isu rasuah, muka-muka yang dah terpalit dengan isu jenayah dan sebagainya, masih lagi meletakkan diri dia sebagai calon, mencalonkan diri dia. Dan bagi saya orang-orang yang buat kerja, orang yang buat kerja macam saya cakap tadi lah kan, nak jadi orang yang menyumbang kepada masyarakat, perlu ke kita involve dalam bidang politik? Tak perlu. Ada juga yang cakap saya selama PRU 14 dulu saya kalah, tapi sepanjang saya kalah saya masih lagi berkhidmat kepada masyarakat. So kali ni saya nak buktikan bahawa saya boleh menjadi ahli parlimen di kawasan ini, dan saya boleh memberi khidmat yang lebih baik kepada masyarakat. Come on lah kan, awak bila kalah PRU 14 hari tu, awak masih lagi berkhidmat kepada masyarakat. Kenapa PRU 15 ni awak nak bertanding? Perlu ke awak duduk kat parlimen tu baru awak boleh berkhidmat dengan masyarakat, berkhidmat kepada masyarakat dengan lebih baik? Bagi saya bukan. Tak perlu. Awak dah buktikan awak boleh berkhidmat kepada masyarakat walaupun awak kalah dalam pilihan raya, walaupun awak bukan ahli parlimen, tapi kenapa awak masih lagi nak bertanding PRU 15 ni, dan anda meletakkan alasan anda bertanding tu sebab anda boleh berkhidmat lebih baik kepada masyarakat kan. So bagi saya benda ni semua auta je lah kan, mengarut je semua ni kan. So bagi saya nak berkhidmat kepada masyarakat, perlu ke awak jadi ahli parlimen? Tak jadi ahli parlimen pun tak apa kan, awak boleh je berkhidmat kepada masyarakat kan. Kan, so macam saya sendiri sebenarnya kan, bukan nak kata saya ni bagus ke apa, tidak bukan masuk lift tekan button angkat bakul sendiri apa, tidak tapi bagi saya lah sebenarnya, saya punya prinsip satu je. Kalau kita nak berkhidmat pada masyarakat, kalau kita nak jadi orang yang lebih baik, kalau kita nak jadi orang yang boleh menyumbang kepada rakyat dan sebagainya, kita boleh je menyumbang dengan pelbagai cara. Tak perlu nak jadi ahli parlimen pun, tak perlu nak jadi ahli parlimen. Parlimen ada dua kerusi kan, banyak sangat pun kan. So ada yang gunakan alasan saya kena jadi wakil rakyat baru saya boleh menyumbang kepada masyarakat, baru saya boleh memudahkan saya untuk berkhidmat kepada masyarakat. Bagi saya benda tu semua auta je. Dua perkara tadilah yang saya menjadi intipati kepada perbualan ataupun perbincangan kita pada pagi ni lah, pandangan peribadi saya. Yang pertama, pilih calon, bukan pilih parti mana dia duduk, dan bukan pilih isu yang dimainkan. Pilih calon tu sendiri, tengok calon tu sendiri macam mana, itu yang pertama. Dan yang kedua, isu berkaitan dengan perlukah anda menjadi seorang ahli parlimen baru anda boleh berkhidmat kepada masyarakat. Jadi pandangan peribadi saya, tak perlu. Anda tak perlu nak jadi ahli parlimen, anda boleh berkhidmat kepada masyarakat, anda boleh meneruskan usaha anda. Anda dah buat yayasan, anda dah buat macam-macam kan, so kenapa nak kena jadi ahli parlimen baru anda boleh berkhidmat kan. Lepas tu kena pula tempat yang anda bertanding tu kan, anda terpaksa pula mencantas orang lain orang yang aiming dia jadi ketua bahagian ke apa ke kat kawasan tu sikit punya lama, tiba-tiba nama anda pula naik kan, nama anda pula naik, anda pula yang dicalonkan di situ disebabkan anda rapat dengan presiden parti dan sebagainya kan. Jadi bagi saya benda ni semua nonsense, buang masa je sebenarnya. Itu saya kata pilih calon, kita kaji dulu calon yang bertanding tu, kita tengok dulu biografi dia, kita tengok latar belakang dia, kita kaji dulu calon ni sebenarnya siapa dan sebagainya lah. So parti tu letak tepi lah. Lepas tu pandai-pandai dia orang lah, dia orang nak buat uniform government ke, dia nak buat unity government ke, masing-masing tu pandai-pandai dia orang lah. Yang penting kita pilih calon dekat kawasan kita, parlimen kita naikkan calon yang betul-betul bersih, calon yang betul-betul orang kata apa, ada credibility, calon yang boleh membantu rakyat, calon yang buat kerja lah senang cerita. So tak semestinya parti politik dia bagus, tak semestinya kan. Ada juga parti politik dia bagus tapi calon tu hampir diletakkan calon yang salah kan. Jadi kita pilih calon je lah yang betul, bukan parti politik, bukan isu yang dimainkan. Baik itu datang dari Allah, yang kurang baik itu datang kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf lah kalau sekiranya saya ada kasar bahasa, saya ada singgung perasaan tuan-tuan puan. Dan insyaAllah kita turun untuk kata apa, mengundi meramai pada 19 hari bulan November nanti. Dan doakan agar saya sihat walafiat, insyaAllah sekali ada kesempatan untuk bersama dengan tuan-tuan puan lagi pada masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.